Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat meneruskan dalam siri yang keempat pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memanfaat dan dapat mengikuti dengan baik. Dan kalau ada sebarang persoalan boleh diajukan dan juga boleh sama ada menerusi mesej ataupun cakap, boleh. Okey, pada hari ini kita akan bincangkan penyelewengan manusia dari kebenaran. Kenapa kita bincang tajuk ini? Kenapa kita bincang tajuk ini? Kerana perkara yang menyeleweng ini digemari. Kenapa Ustaz? Digemari. Ajaran sesat tu yang kita lihat sesat ni, kita pun lihat pelik. Tetapi ada orang yang mengikut. Ayah Pin tu pelik, kan? Tapi ada yang mengikut. Apatah lagi yang ajaran yang bukan seperti mana Ayah Pin, lagilah banyak orang ikut. Sebab benda yang sesat, benda yang menyeleweng, benda yang tak betul ni memang ada peminatnya. Jadi sebab itu kita bicarakan aspek bagaimanakah manusia boleh menyeleweng daripada ajaran agama yang sebenar. Dan saya cuba memberi suatu big picture dalam perkara ini, supaya dengan big picture itulah untuk kita dapatkan gambaran bagaimanakah persoalan ini dapat difahami dengan baik apabila kita berbicara dari sudut yang lebih luas, pandangan daripada atas. Okey, pandangan daripada atas. Pandangan daripada atas ni kita akan dapat lihat keseluruhan, dan itulah yang kita cuba lihat bagaimanakah manusia boleh menyeleweng daripada ajaran yang sebenar ni. Okey, tuan-tuan, puan-puan, para peserta, ahli murid-murid sekolah pemikiran 1.0. Saya memberikan suatu gambaran yang untuk kita dapatkan bagaimanakah penyelewengan ini berlaku daripada dahulu sehinggalah sekarang. Yang pertama, saya bahagikan kepada dua. Satu, era sebelum Masihi. Era sebelum Masihi dan era dan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Era sebelum Masihi ini dikaitkan dengan bukan orang Arab. Dikaitkan dengan bukan daripada orang Arab. Mereka berada dalam zaman kegemilangan Rom. Rom. Yang pada masa itu orang-orang Rom ini menyembah berhala. Orang Rom, orang Barat, sebelum kedatangan Nabi Isa dan sebagainya, mereka ni dulu menyembah berhala. Kalau siapa-siapa yang pergi ke gereja ataupun pergi menziarahilah ke Eropah sana, kalau kita masuk mereka punya tempat-tempat bersejarah, mereka banyak patung-patung. Antaranya saya pergi ke muzium di Paris, Musée du Louvre, dia punya muzium tu. Masuk dalam yang muzium itu menempatkan potret Mona Lisa. Potret Mona Lisa, orang berebut nak ambil gambar kat situ. Dalam muzium itu menempatkan tuhan-tuhan orang ancient, orang-orang zaman-zaman dululah. Mereka ni menyembah patung, menyembah berhala. Walaupun mereka ada tokoh yang macam Plato, macam Socrates, tapi dari sudut mereka memang terkesan dewa-dewa, menyembah patung, menyembah berhala, dan itu juga berlaku kepada zaman Arab Jahiliyah pun berlaku begitu. Mereka menyembah patung, menyembah berhala.
Kemudian bila berkembangnya Nabi Isa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, dan akhirnya diselewengkan oleh orang Yahudi, dan akhirnya kita lihat Barat dikuasai oleh gereja, dan gereja itu boleh maknanya berasaskan kepada agama. Jadi maknanya era selepas itu ialah era manusia menyembah berhala, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan zaman Islam pula begitulah, era zaman orang menyembah Tuhan. Tuhan. Kemudian zaman seterusnya bermula era revolusi sains. Saya lupa nak letakkan dia punya apa tahun dia. Lebih kurang dalam era tahun 1000 era 1500 1600, era revolusi sains, dan orang marah kepada gereja, dan akhirnya lahir daripada itu era revolusi sains. Mulalah selepas mereka menumpaskan kekuasaan gereja pada tahun 1500, tahun 1600. Selepas itu baru timbul era revolusi sains di barat. 1600 kan, 1700. Kemudian selepas daripada era itu masuk kepada era zaman moden. Zaman moden. Pada era sains ini, masyarakat pada masa itu 50-50, maksudnya agama pun agama, sains pun sains. Mereka agama dan sains ni mula berkocak dalam tamadun barat. Tamadun barat mula berkocak. Sains tak kompatibel dengan gereja. Gereja tak kompatibel dengan sains. Sehinggalah akhirnya mereka melakukan revolusi, menumpaskan ahli gereja kerana agama mereka tidak selari dengan capaian ataupun dapatan daripada sains. Kemudian berlakulah revolusi terhadap gereja, dan akhirnya golongan sekular ini berjaya menang, dan timbullah yang kita panggil dengan sains. Sebab itu kalau bahasa Arab dipanggil dengan ilmaniyah. Ilmaniyah ni sekular, maksudnya yang berteraskan kepada sains, kan, yang tidak selari dengan agama. Mungkin di kalangan peserta mungkin ni pertama kali dengar tentang revolusi sains apa semua ni. So saya nak memberikan suatu gambaran awal tentang bagaimanakah perkembangan pemikiran secara sejarahnya, dan kita lihat satu demi satu step-stepnya. Era revolusi sains, mereka mula mengagungkan sains. Yang konflik-konflik tadi, agama dengan sains, akhirnya agama menjadi kecil, sains menjadi besar. Bila orang mula mengagungkan sains, akhirnya dia pergi kepada logik pula selepas itu. Timbullah dia panggil dengan era moden. Hidup moden. Moden ni orang yang mengagungkan logik. Mengagungkan logik akal. Kemudian era moden ni 1900, akhir 1800, 1900 mulalah masuk ni era moden. Kemudian sekarang ini, era lepas tahun 2000, 2010 dan sekarang ini dipanggil dengan era pasca moden. Apa benda satu-satu tu saya tak jelaskan kat sini, panjanglah ceritanya kan. Ringkasnya ialah era moden, kemajuan yang dipacu menggunakan logik dan berteraskan kepada sains. Itu moden. Revolusi sains bila nak bangun, kan mereka sangat teruja dengan dapatan-dapatan sains. Kemudian selepas daripada itu, tahun 800, 1800 dan menjelang tahun 1900, moden. Moden maksudnya menggunakan logik makin besar, semakin berkembang. Sehinggalah pada hari ini, kan, kita telah pun dipacu oleh pasca moden. Pasca moden ni ringkasnya, kan,
semua betul belaka. Tak ada satu disiplin ilmu yang tak betul, sebab pasca moden ni menyukai ataupun selari dengan pluralism. Maksudnya kalau sains kan dia punya mesti berasaskan kepada bukti. Okey lagi kan. Kita pernah belajar dalam kuliah yang pertama dulu, kuliah yang kedua dulu tentang hierarki ilmu. Kemudian bila dalam era moden kan, orang yang nak mempertuhankan sains ni gunakan logik kan, masih lagi okey, 1+2 jawabnya 3. Tapi bila masuk pasca moden ni, sekarang ni logik 1+2 3 pun betul, 1+2 12 pun betul, 1+2 21 pun betul, dan tak ada yang salah kan. Kerana disiplin-disiplin ilmu yang terbina itu semuanya telah pun semakin lama semakin kurang tunjangnya. Yang penting bagi kumpulan dalam era pasca moden ini kan, yang penting seronok, yang penting suka, yang penting happy, tak nak gaduh-gaduh, kononnya lah kan. Nak ikut hawa nafsu sendiri, tak ada betul, tak ada salah, semua boleh. Ini dalam era pasca moden. Pasca moden sekarang ni lah, pasca moden. Jadi itu sikit sebanyak perkembangan ringkas pemikiran-pemikiran ini, dan saya tidaklah menghuraikan satu-satu siapa tokohnya, apa yang berlaku, itu panjanglah, dan bukan pada kali ini untuk kita berbicara tentang topik itu. Cuma apa yang saya nak kongsikan di sini ialah ini tujuannya. Ini dalam masyarakat pra-moden, zaman sains, zaman sebelum sains, zaman ni, zaman sini ni kan, era kekuasaan gereja sini, agama ni kan, ni zaman ni, zaman sini ni kan, masyarakat berfikir mengambil berat tentang Tuhan, mengambil berat dan berfikir tentang Tuhan. Kemudian selepas daripada itu kan, bila masuk zaman moden kan, berfikir mencari Tuhan itu tak begitu penting. Mereka mencari keselesaan dalam kehidupan. Ini dia punya poin utama yang saya nak sebut pada hari ini. Era pasca moden, moden kat sini ni, era kekuasaan gereja, zaman barat, zaman ni, bila mula menjelang era revolusi sains, masyarakat sama ada Islam, Kristian, maksudnya berfikir tentang agama. Dalam Islam ni pun bertitik bengit masih lagi dalam perbincangan agama. Timbulnya Qadariyah, Jabariyah, itu masih lagi dalam perbincangan dalam agama. Perbincangan tentang ketuhanan. Kita dengar perkataan Mu'tazilah, masih lagi berbincang tentang ketuhanan. Mu'tazilah ingin berfikir secara logik. Tapi walaupun Mu'tazilah berfikir secara logik, mereka dalam era ketuhanan kat sini, mereka logik dalam usaha nak mentanzihkan Tuhan, ataupun nak menyucikan Tuhan, ataupun nak mengagungkan Tuhan. Masih lagi topiknya Tuhan. Walaupun menggunakan logik akal, masih usaha nak membersihkan Tuhan daripada syirik, daripada ini. Tapi mungkin terlalu logik, itu yang salah. Apapun mereka berpaksi kepada Tuhan. Berbanding dengan orang yang zaman selepas ini, zaman sains, era moden apa semua ni, dia jadi sesat bukan lagi bincang dan tertumpu kepada aspek ketuhanan. Mereka menjadi sesat larat bila berbicara ingin mencari keselesaan dalam kehidupan. Mencari selesa dalam kehidupan. Sebab itu bila saya bagikan ke masyarakat moden, bermula dengan sains, moden dan pasca moden, mereka ingin mencari keselesaan dalam kehidupan. Kebenaran-kebenaran ini tak begitu sangat dipentingkan, terutama zaman pasca moden tak begitu penting.
1+2 jawab 3. Apa pentingnya kalau aku lapar, dia kata. 2+2 4. Apa pentingnya kalau aku ni susah. Kan? Kita orang Islam diajar mengangkat kebenaran. Ni kita orang Islam. Bagi masyarakat pramoden dan sebelum daripada itu, mereka masih tertumpu kepada Tuhan, sama ada dalam Islam, titik bingit Islam, dan juga dalam Kristian sekalipun, mereka ada masih lagi berbincangkan tentang Tuhan. Walaupun mereka ada macam-macam mazhab, tapi masih berlingkungkan Tuhan, ketuhanan. Tapi selepas daripada itu, agama tak lagi penting. Nampak tak? Ini dua perbezaan di antara dahulu dan sekarang. Jadi sebab itu bila kita bicarakan tentang kesesatan dan kita belajar tentang zat Tuhan, sifat Tuhan dan sifat 20 itu, sifat 20 itu dibangunkan untuk membetulkan cara manusia berfikir tentang Tuhan. Dibangunkan untuk membetulkan cara manusia berfikir tentang Tuhan. Sebab salahnya mereka, contohnya kita bincang semalam berkaitan dengan atheism. Mulhid masih lagi bincang tentang sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, itu berkaitan dengan atheism. So bila kita bincang kapitalis dan liberal, humanism dan hak asasi, dia tak berkait-kait dengan tentang Tuhan, tetapi mereka perbincangan di situ ialah perbincangan mereka tak nak Tuhan. Kesilapan mereka tak nak Tuhan. Kesesatan mereka tak nak kepada Tuhan. Kalau atheism, kesalahan mereka sebab berbincang salah metodologi dalam ketuhanan. So ada dua bentuk dan dua perbezaan aliran dan cara antara dahulu dan sekarang. Antara dahulu dan sekarang. Okey. So saya harap jelas. Kalau ada siapa yang mungkin kurang jelas dalam memahami dua perkara ini, ada siapa yang mungkin perlu lagi penjelasan yang saya cuba dah berikan kepada anda, dua kelompok antara dulu dan sekarang. Ringkasnya, dulu orang bincang pasal Tuhan. Sesat zaman dulu masih lagi berlingkung tentang Tuhan. Apa contohnya? Kita biasa dengar tak kumpulan namanya Mu'tazilah. Kita dengar tak Qadariyah. Kita dengar Jabariyah. Yang berkaitan, semua tu berkaitan dengan masih lagi perbincangan tentang Tuhan. Tapi sekarang ni, orang sesat, dia bukan sesat bincang pasal Tuhan. Dia sesat dalam mencari kehidupan yang bertuhankan hawa nafsu. Bertuhankan hawa nafsu. Jadi itu beza antara dahulu dan sekarang dalam menanggapi persoalan ketuhanan. Okey, so itu basic lah dalam perkara ini, dan saya harap kita boleh jelas. Pada hari ini saya nak jelaskan kesesatan di belah sini dan kesesatan di belah sini. Kesesatan dalam mereka berfikir tentang Tuhan, apa dia punya kesesatnya, dan berfikir mencari keselesaan dalam kehidupan ni, macam mana dia boleh sesat. Itu yang saya cuba bicarakan pada malam ni. Harap sampailah, maksudnya hasrat yang saya cuba sampaikan. Okey. Seterusnya saya nak bicarakan sesat dalam era manusia bertuhan. Zaman sebelum Tuhan, zaman berhala ni confirm lah sesat. Confirm lah sesat. Sebab nyembah berhala, of course lah syirik. Of course syirik ni memang tolak awal-awal lagi, kan. Tapi bila manusia mula mengkonsepkan tentang Tuhan, kan, maka bermula kalau yang betul-betul lah, kalau sesalah ni macam mana, apa puncanya? Salah dalam mendefinisikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Salah dalam mendefinisikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Salah dalam mendefinisikan kenabian dan dakwaan kenabian. Salah dalam mentafsirkan kitab dan hadis. Salah dalam kesesatan dalam perkara yang berkaitan dengan kuasa
luar biasa, mistik, khurafat, aziman. Ini kesan dalam era Tuhan. Dalam perbincangan Tuhan, sesatnya itu. Sesatnya, siapakah Tuhan? Tuhan ada ke tak ada? Tuhan ni berkuasa. Sejauh mana Tuhan ni berkuasa? Kuasa menjadikan kita semuanya ke? Kuasa sekerat je ke? Separuh je ke? Tuhan beri kuasa pada kita ke apa ke? Itu kan. Kemudian definisi kenabian pula kan, timbulnya kumpulan Syiah pula, dia mengaku kan nabi ni apa maksum, dia pun maksum, apa itu kesesatan dalam berketuhan. Walaupun ada kumpulan Syiah, tapi dulu lagi hebat mereka punya titik bengit sampai berlaku bunuh-bunuh, dan kesan yang kita lihat dalam amalan mereka pada hari ini kan. Kesalahan pula dulu era bertuhan ni dalam mentafsirkan kitab. Sekarang ni orang tak nak kitab, walaupun ada kumpulan liberal salah guna dan apa tafsirkan kitab, tapi maknanya zaman dulu orang sesat zaman dulu dalam mentafsirkan ayat Tuhan, banyak tafsirkan dengan cara yang salah. Zaman sekarang pun salah juga kan, tapi lebih banyak salahnya bukan mereka nak bicara sangat tentang Tuhan, tentang kitab tak nak kan. Kesesatan berkaitan dengan kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa, power, yang timbulnya bomo, timbulnya orang yang mendakwa dia mendapat rasul, dia ada power kan, macam ayah pin kan, boleh ada kuasa mistik, guna sihir, khurafat, azimat, apa semua ni kesatan ni. Ini kesatan yang era dalam topik yang berkaitan dengan ketuhanan. So apa bentuk-bentuk sesatnya? Kira antara yang boleh tersesat ni yang banyak jugalah yang membawa kepada ajaran kesufian. Ini bukanlah nak nuduh semua orang sufi ni salah ataupun semua orang tarikat ni salah, kan? Tapi memang benda tu macam serupa ni juga disebutkan itu hari. Antara garam dengan gula dengan garam halus, nampak macam sama je lah. Gula pun lebih kurang sama, tapi rasa je lain kan. Nampak daripada jauh putih-putih, tapi tak sama kan. Kalau tengok dekat-dekat pun dia punya pun tak sama, tapi nampak jauh putih-putih kan. Jadi itu maknanya, tapi banyaklah sesat. Kalau ajaran sesat kat Malaysia ni pun kalau disenaraikan tu banyak yang ada kaitan dengan kesufian, kerohanian. Sebab topik yang berkaitan dengan ajaran sesat, dia topik yang berkaitan dengan bab berkaitan ketuhanan yang banyaklah. Perbomohan banyak juga, bersilat-silat yang menggunakan jin-jin pun banyak juga kan. Kita pun ada Raja Bomo pun ada juga kan. Ketengah khurafat, tahyul, percaya kepada benda-benda yang tak patut, makin kurang lah dah, bila dah maju ni kurang lah, tapi masih lagi ada dalam masyarakat kita penyelewengan dalam cara berfikir kan. Ini secara umumnya berlaku dalam bentuk ajaran sesat yang berlaku pada hari ini, yang perlu untuk dibanteras. Ajaran sesat, apa sebenarnya ajaran sesat? Ajaran sesat ni ajaran yang dia macam ajaran betul ataupun didakwa sebagai ajaran yang betul, tetapi dia berlawanan ataupun bercanggah dengan akidah ataupun syariah ataupun bercanggah dengan Quran, hadis, bercanggah dengan Islam lah. Maknanya dia tak betul lah. Tapi dilihat sebagai betul, dilihat sebagai sebahagian daripada Islam. Ini disebut sebagai ajaran sesat. Puncanya macam-macam punca lah, antaranya ikut hawa nafsu kan. Agama ikut kepala sendiri, memanglah agama ni kena ikut Tuhan, susah pun susah. Taksub kepada ketua kan, sampai ketua suruh buat perkara yang tak elok pun dia buat, ini babi buta. Ada yang juga jenis jalan pintas dan masuk syurga pun ada juga kan. Banyak sangat buat dosa, maka dia pergilah bersuluk apa semua, konon-kononnya jadi baik, takut-takut jadi tak baik, sebab nak jalan pintas. Ada kena ikut jalan yang betul, bukan jalan pintas. Yang keempat dah tertipu dengan pujian pengikut pula, ni pun ada juga kan. Semacam-macam lah yang berlaku, termasuklah pengaruh falsafah pemikiran yang sesat yang sehingga berlakunya menjadi ajaran sesat. Okey, itu habis satu cerita. Habis satu cerita. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, umatku, kata Rasulullah, berpecah kepada 73 kumpulan.
Ya. Umatku kata Rasulullah Bani Israel terpecah kepada 73 puak. Umatku 72 dan satu yang betul. Nak ceritanya ulama-ulama dulu kan, ulama-ulama dia memperincikan ajaran-ajaran sesat ni yang berlaku pada zaman dulu. Contohnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia mengarang kitab, membukukan satu kitab yang menjelaskan ajaran-ajaran sesat. Ulama-ulama dulu pun dia disebutkan 73 puak apa semua disenaraikan semua satu disenaraikan. Dan semua itu berkaitan dengan ketuhanan. Dan sesat yang disenaraikan kan berkaitan dengan bab mengadu bab ketuhanan, mengadu sebagai nabi kan, menjadi syiah yang macam-macam kan. Ini punca ajaran sesat yang berpaksikan kepada ketuhanan ya. Kemudian seterusnya habislah cerita punca dia sesat disebabkan perbincangan tentang Tuhan. Dan bukan bermakna zaman dulu tu zaman sekarang ni tak ada. Sekarang ni ada orang sesat dengan ajaran tu. Tetapi ada sesat yang kedua pada hari ini ialah kesesatan pada zaman moden sekarang ni. Ini masuk cerita yang kedua lah. Kesesatan pada era sains dan moden, pada era sains dan era kemodenan. Okey, sesat pada masa kini ini disebabkan mereka sesat dalam mengikut hawa nafsu. Sesat sebab mengikut hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Tak ikutlah Tuhan. Macam kita bincang itu hari lah, bermula dengan material, benda. Itu semua tu hawa nafsu, ikut hawa nafsu lah, tak ikut Tuhan. Bila tak ikut Tuhan, ikut siapa? Ikut kehendak sendirilah hawa nafsu. Kan? Ikut kehendak sendiri, pandai sendiri, akal sendiri, logik sendiri. Ikatnya maknanya mengikut hawa nafsu lah. Hawa nafsu. Dan mereka juga menganggap sains sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Macam kita bincang semalam dan sebelum ini. Kerana wahyu tak pakai, ikut hawa nafsu, Tuhan dah tak nak ikut logik, ikut sains lah. Yang boleh untuk memajukan kehidupan mereka. Dan menolak sumber logik Tuhan ini mereka tak terima. Ini era sains dan moden. Dan sebab tak terima benda-benda yang berkaitan dengan ketuhanan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak ayat Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Kamu tak tengokkah wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Okey. Ini sangat penting untuk kita faham, sebab bila berada dalam zaman sekarang ini, zaman berteraskan kepada sains dan teknologi. Bila maju, bila moden, hidup dalam era pasca moden sekarang ni lah, sekarang ni semua berteraskan kepada sains dan teknologi. Okey. Pada hari ini saya cuba nak menjelaskan, nak memahamkan tentang konsep teknologi itu. Konsep teknologi supaya kita akan dapat lihat bagaimana teknologi ini merupakan satu benda yang apa kita kata yang menjadi punca kepada kesesatan manusia pada hari ini ya. Okey, latar belakang balik. Okey. Dalam kehidupan hidup manusia pada hari ini yang dibantu oleh teknologi, manusia rasa perlu kepada teknologi lebih daripada rasa perlu kepada Tuhan. Ini isunya pada hari ini. Manusia rasa perlu kepada teknologi lebih daripada manusia rasa perlu kepada Tuhan. Ini yang kita cuba bincangkanlah, bincangkan pada hari ini. Okey. Apa sebenarnya yang ada pada teknologi?
Yang ada pada teknologi ini ialah um, teknologi melayan nafsu manusia. Ha, teknologi ini melayan nafsu manusia dan memberi keselesaan kepada manusia, kepada kehidupan manusia. Teknologi ini, macam mana teknologi ini terhasil? Macam mana teknologi ini terhasil? Teknologi ini terhasil dari keinginan manusia yang nak hidup selesa. Saya ulang. Teknologi ini terhasil dari keinginan manusia yang nak hidup selesa. Macam mana ni yang nak hidup selesa ni? Bila kita rasa panas, kan? Rasa panas, rumah panas. Kita fikir macam mana nak jadi sejuk. Bila fikir nak jadi sejuk, maka manusia mulalah fikir. Mula kipas. Kipas. Dalam kipas, kita pun fikir macam mana kipas ni boleh berjalan dengan sendiri. Kita tak payah nak kipas dengan tangan. Wujudlah motor lah, apa semua. Akhirnya jadilah kipas. Kipas ni tak cukup. Tak cukup. Maka kita perlu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ni pula. Cari aircon pula, sedap sikit. Sebab kipas ni, angin itu juga. Kalau angin tu panas, panaslah kita. Maka manusia fikir macam mana nak buat aircon. Teknologi terhasil daripada mana? Keinginan manusia. Teknologi terhasil daripada mana? Daripada keinginan manusia. Kalau manusia tak ingin, tak nak, tak berkembang teknologi itu. Kalau manusia tak nak, tak berkembanglah teknologi itu. Tapi apabila benda tu manusia nak, cari-cari, adalah orang yang mengembang. Sebab bila dia kembang, bila dia jual, laku. Bila jual, laku. Oh, dia akan kembang. Dan manusia ni membeli benda yang dia suka. Kan? Manusia ni dengan ada emosi, dia akan beli benda yang dia suka. Benda yang dia pergi beli kat pasar raya, kat mana pun kan, dia pergi kat pasar raya. Manusia akan beli benda yang dia kan tengok isi okey ke tak okey. Dia akan, cantiknya. Duit tak ada ke tak ada, kadang-kadang tak apalah, belilah dulu. Pertimbangan tu banyak pertimbangan kepada emosi. Iklan-iklan tu semua tu semua nak tarik emosi manusia. Okey, jadi apabila keinginan manusia ini dikembangkan, maka lahirlah teknologi. So maknanya apa? Maknanya ialah manusia merasa perlu kepada teknologi lebih daripada dia rasa perlu kepada Tuhan. Dia rasa lebih perlu kepada teknologi berbanding dengan Tuhan. Tuhan boleh bagi apa, dia kata. Teknologi hidup senang apa semua ni. Senang. Tuhan tak nampak. Teknologi nampak. Bukan nampak, boleh pegang. Bukan pegang, boleh rasa. Bukan rasa, boleh menikmati teknologi. Tentu kan lebih menyentuh semua keseluruhan panca indera dia. Hati dia. Bukan sekadar tengok, boleh sentuh, boleh rasa dengan lidah, boleh pegang. Kan? Semua yang berkaitan dengan panca indera, 5 panca indera ni semua boleh dapat. Bukan sekadar panca indera, hati. Menikmati. Ini yang berlaku, yang menyebabkan teknologi benar-benar melayan nafsu manusia. Memang manusia ni bertindak mengikut apa yang dia rasa, emosi, bukan apa yang dia tahu. Yang pergi masjid, pergi surau datang pada hari ini, ada berapa orang ni? Ada 78 orang. Kan? Jadi ini yang kita kata teknologi melayan. Bukan salahkan, saya tak salahkan teknologi, cuma kita kena faham apakah yang membentuk, apakah yang berada di belakang teknologi itu. Belakang teknologi itu adalah hawa nafsu, keinginan manusia. Keinginan manusia yang tak pernah puas. Kata di Syarifudin,
yang tak ada batasan, yang tak pernah tua. Yang tak pernah tua. Walaupun orang tua tapi dia tak pernah tua. Okey. Saya akan jelaskan pada kali ini 3 hubungan antara nafsu dengan teknologi. Apa kaitan, apa hubungannya? Yang pertama, teknologi sekarang bukan pilihan, tetapi paksaan. Teknologi ni bukan pilihan, tapi paksaan. Macam mana? Nanti dulu. Yang kedua, teknologi menyokong moden. Yang ketiga, teknologi menentang segala dogma. Apa benda yang saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, sebab tu saya daripada awal lagi saya nak bagi tahu ada 2 jenis sesat. Satu sesat tentang Tuhan, yang bawa ajaran sesat, khurafat, tarikat yang tak apa-apa, kan. Itu satu yang bawa jadi syirik, kufur, tu satu. Yang kedua, yang bawa syirik kufur dari sudut pemikiran. Kerana berfikiran apa? Pemikiran yang kita bincang bawa dulu. Keluar yang pertama dulu ialah tentang benda, material. Teknologi ni benda. Teknologi ni adalah material, benda. So apa itu teknologi? Teknologi ni yang saya sebutkan tadi, kan, hasil daripada keinginan manusia yang tak terbatas. Okey? So apa kaitannya nafsu dengan teknologi? Kaitannya ada 3 perkara yang saya cuba nak kongsikan. Yang pertama ialah teknologi bukan pilihan. Apa benda Ustaz teknologi bukan pilihan? Bila kita mendapat satu teknologi, WhatsApp contohnya lah, kita guna WhatsApp. Kalau orang Indonesia dia panggil, disebut sebagai WA, dia kata WA, kita WhatsApp. WhatsApp. So WhatsApp ni, kan, bila kita dapat teknologi, kita tak boleh tinggalkan teknologi ini. Tak boleh tinggalkan WhatsApp. Tak boleh tinggalkan WhatsApp. WhatsApp memaksa kita guna dia. Sedar ke tak sedar WhatsApp memaksa kita menggunakan WhatsApp? WhatsApp memaksa kita, teknologi WhatsApp ni sedang mengikat kita sekarang ni. Siapa yang tak guna WhatsApp ni, dia akan hidup zaman unta lah. Maknanya dia akan hidup zaman yang susah lah, kan. Kalau tak ada internet, tak ada apa ni, kalau dulu-dulu okey je, kan, dulu okey je. Sekarang ni telefon ni jadi suatu, taklah, kalau tidur pun kau dia peluknya telefon tu, kan, macam telefon tu kecil, ya. Maksudnya bila kita telah pun menerima satu-satu teknologi, kita dikawal oleh teknologi itu. Begitu juga contohnya, kan, tak payah jauh lah, aircon dengan kipas, ya. Aircon dengan kipas, bila kita dah dapat nikmat aircon, senang, sejuk sikit, kan. Kemudian kipas, dulu-dulu okey je, tak ada kipas. Saya kat kampung tak ada kipas-kipas ni, tidur kat atas, kat bawah ke, malam-malam buka pintu, buka pintu, buka tingkap, sedap angin, kan. Kemudian apa namanya, nyamuk-nyamuk sikit tu selimut lah, tak ada apa, okey je. Kalau sekarang ni kalau tak ada kipas, payah nak tidur, kan. Kita dikawal oleh teknologi kipas, kan. Sekarang ni aircon pula ada pula inverter, tak inverter lah, apa benda lah, converter lah, apa semua, kan. Jadi maknanya, kan, bukanlah kita menolak teknologi, tapi saya nak bagi tahu kita dikawal oleh teknologi. So teknologi ni bukan pilihan, tapi suatu paksaan. Teknologi suatu paksaan kepada kita. Kan? Ingat, teknologi satu paksaan, bukan pilihan. Bukan pilihan. So apa implikasi dia? Kita tengok, siapa yang mengawal teknologi, dialah yang akan mengawal perkembangan manusia. Panjanglah boleh ke situ, kan, tentang apa nama perancangan barat tu, tak apalah, itu masa lain lah. Tapi saya nak cerita tentang teknologi ini
Kan? Dia mengawal kehidupan manusia sekarang. Dia mengawal kehidupan manusia sekarang. Itu kaitan yang pertama antara keinginan dengan hawa nafsu, keinginan keinginan dengan teknologi, hawa nafsu dengan teknologi. Bila terhasil teknologi, kita dah tak boleh nak mengundur dah. Mengundur dah. Okey, jelas Siapa tak jelas bahagian ni? Teknologi bukan pilihan, teknologi satu paksaan. Secara tak langsung, siapa ada ni? Saya ambil contoh lah kan. Korang dengan Shopee kan. Shopee. Ada tak Shopee paksa korang beli dengan Shopee? Beli dengan Shopee. Apa-apa pun Shopee. Apa-apa pun Shopee. Ada tak Shopee paksa korang? Ada. Baik. Maisarah. Puan Maisarah ke Ustazah Maisarah, ada paksa Shopee paksa ke beli ke? Ya? Siapa tak beli pukul, siapa tak beli kena denda. Ada tak? Ya? Shopee paksa. Ada Shopee paksa orang ke? Siapa boleh cakap ada Shopee paksa? Ada Shopee paksa korang beli apa-apa dengan Shopee. Ni Puan Maisarah kata ada ni. Kok mana pula Shopee boleh kata boleh paksa kita beli? Tak ada, Shopee tak paksa. Shopee promosi je. Dia promo je. Tapi secara tak langsung, bila kita nak beli, otak kita tinggal Shopee. 9 hari bulan 9. Hari ni dah terlepas dah, 14 September. Esok tunggu pula 10 bulan 10. Jadi, maknanya kita diikat itu secara tak langsung tu. Secara tak langsung kita diikat. Kita diikat dengan teknologi. Memang tak siapa mengikat kita, tapi kita terikat sini. Kenapa? Nak murah. Kenapa? Kan? Jadi, memang dia satu keperluan, tetapi secara tak langsung dia mengikat kita. Kan? So, itu yang pertama. Yang kedua, daripada perspektif yang kedua, teknologi ini menyokong moden. Tadi faham yang dulu, teknologi mengikat. Kita dah tak boleh nak pergi mana dah ni. Teknologi menyokong moden. Moden ini maknanya, suatu, apa kita panggil moden ni? Moden ni adalah logik. Biasa, apa biasa yang merah dengan yang kuning ni? Kalau saya nak tanyalah kepada audiens kita, ada berapa orang ni? Kita ada dalam sini 73 orang, 74 termasuk saya. Apa makna moden? Apa yang kita faham kalau orang sebut moden ni apa? Kalau orang sebut moden, apa maksud moden? Boleh komen sikit. Maju. Ya? Canggih. Kalau apa lagi maksud moden? Cuba tulis. Tamadun. Terkini. Terkedepan. Trendy. Apa lagi? Nak komen lagi. Teknologi. Okey. Berteknologi tinggi. Kan? So, teknologi dia menyokong moden. Apa itu moden? Moden ni dikaitkan dengan macam yang korang tulis lah. Berimpak, terkedepan, trendy, berteknologi tinggi, tamadun, canggih, maju, semua kan. Kemajuan. Sebenarnya, nak jadi maju ni, mesti logik, mesti fikir baru jadi maju. Nak jadi maju, mesti fikir. Tak jadi maju kalau tak fikir. Bila jadi fikir, banyak fikir, melahirkanlah teknologi. Macam mana nak jadi aircon nak jadi sejuk? Macam mana nak jadi sejuk? Boleh jadi keluar daripada udara tu sejuk. Elemen apa? Belajarlah dia punya gas, dia punya apa nama, saya pun tak tahulah kan. Macam mana akhirnya boleh keluar, kipas boleh keluar sejuk. Macam mana? Kena fikir. So moden ni diterjemahkan dengan maju, tetapi missing kat sini ialah berfikir. Berfikir ni, warna hijau ni, itu yang missing.
itu yang tak nampak. Itu yang apa kita kata, yang ditinggalkan, sedangkan itulah yang pentingnya. Nak jadi maju, kalau zaman moden jenis tak fikir, tak maju. Nak maju ni, nak maju mesti fikir. Nah, kalau tak fikir tak maju. Sebab itu bila disebutkan moden tu maju, perkataan yang tengah-tengah yang missing tu, yang ditinggalkan itu ialah berfikir. Berfikirlah. So, topik kita teknologi menyokong moden. Tadi teknologi memaksa. Teknologi menyokong moden. Nak moden, nak hidup moden, mestilah banyak teknologi. Takkanlah nak hidup moden, naik basikal. Kan? Walaupun di barat dia naik basikal, okey kan? Tapi mereka, kehidupan mereka, mungkin cuaca tempat mereka tu mungkin berbeza lah dengan kita. Saya bercakap dalam konteks Malaysia lah. Kan? Barat, ya, saya pergi ke negara di Amsterdam contohnya, dia punya tempat parking basikal dia, kan basikalnya lebih kurang je, kan, lebih kurang je, punyalah besar tempat parking basikal, punyalah besar, kan. Okey je, tapi ialah mereka negara sejuk, kan. Kita ni, kalau orang jalan kaki naik basikal, kan, kita kata apa nama ni, zaman-zaman dululah, kan, zaman saya pergi sekolah naik basikal, budak-budak sekarang naik motor, naik bas apa semua. Tapi maknanya nak menjadi maju, mestilah kepada teknologi LRT lah, ERL lah, KTM apa semua lah, kan. Okey, jelas Modern bermaksud rasional, berfikir. Lagi banyak orang fikir, lagi maju. Lagi banyak fikir, lagi maju. Malah fikir, tak ada fikir, tak majulah. Okey, seterusnya yang ketiga, kan, teknologi versus dogma. Teknologi versus dogma. Apa metodologi versus dogma ni? Teknologi versus dogma ialah, kan, apabila okey, apa maksud dogma? Apa maksud dogma? Dogma ni ialah satu dakwaan yang tidak dibuktikan secara saintifik. Dogma ni macam khurafat lah sebenarnya, kan. Mana boleh teknologi boleh masuk khurafat? Teknologi mesti nampak benda, boleh diukur, boleh dilihat, boleh dipegang, kan. Kalau teknologi campur dengan dogma ni, dia jadi, kan, dia jadi takkanlah saya nak pasang lampu kat depan saya ni, kan, kita guna jampi, kan, takai belakang pintu, budak nakal main gitu, lampu tu bawa. Itu cerita Piramli, lampu Aladin boleh lah, kan. Tapi bila teknologi, dia akan bertentangan dengan khurafat, dengan dogma, dengan perkara yang mistik. Tak boleh. Di mana boleh masuk teknologi perkara mistik, kan. Kalau teknologi masuk mistik ke, harulah, kan. Tak payah pakai Swiss lah, kan. Main baca je, kan. Main baca bismillah ke apa ke, kan. So tak boleh lagi tu. Sebab itu teknologi dia menentang segala bentuk khurafat. So dogma, perkara yang karut mistik-mistik ni semua ditolak ataupun bertentangan dengan teknologi. Okey. Jadi, kan, teknologi ini ialah dia akan menyokonglah tadi ni, kan. Menyokong apa? Dia akan pergi ke sini. Dia akan bawa kepada materialism, sekular, liberal, rational. Dia akan mudah pergi ke sini. Tak semestinya, tapi dia akan mudah. Sebab apa? Sebab materialism ni benda, kan. Sekular ni kita dah bincangkan dalam kuliah yang pertama, saya tak ulang dah, kan. Nanti boleh tengok dalam apa nama ni, dalam rakaman, kan. Okey, jadi nak ceritanya bagaimana boleh tersesatnya manusia daripada dua keadaan ini. Daripada mana, kan? Kita tengok tadilah, daripada sini, kan. Dua jenis kesesatan manusia, sesatan berfikir tentang Tuhan, dia akan bawa sesat itu kepada salah definisi Tuhan, kuasa Tuhan, kenabian, kan.
dia yakin Tuhan ada ke tak ada ke, kan? Berfikir tentang salah dalam mentafsirkan ayat-ayat Tuhan, tafsir sendiri, ada nak ikut tak nak ikut. Ini fikir tentang Tuhan. Kesesatan dalam mencari keselesaan dalam kehidupan, mencari teknologi. Mencari teknologi, mencari keselesaan dalam kehidupan, dan apa nama ni, daripada keselesaan dalam kehidupan itulah mereka mencari uh, uh, hidup yang rumah yang besar, kereta yang mewah, apa yang selesa. Itu semua tu perlu kepada teknologi, dan teknologi ada penyakit yang saya sebutkan tadi, kan? Teknologi memaksa kita, teknologi ni menentang segala bentuk dogma, teknologi ni menghalang apa nama ni, bentuk-bentuk khurafat. Teknologi ni benda yang diinginkan oleh manusia, menyokong logik, menyokong rasional. Jadi, dan itu selari dengan hawa nafsu manusia, kan? Dan itulah yang kita sebut sebagai benda tadi, kan? Materialism, dan akhirnya tersesatlah manusia. Zaman moden ni kepada materialism, sekular, dan kita dah bincangkan ini pada satu persatu. Okey, jadi jelaslah apa yang saya cuba nak kongsikan kepada anda, pada malam ini. Punca kesesatan manusia antara dulu dan sekarang, dan kerana itu kita kena lihatlah, ini dia punya gambar yang pertama tadi. Zaman sebelum Masihi dulu orang sesat dalam sembah berhala. Ini confirm salah, confirm salah. Sebab sembah Tuhan, sembah batu, sembah patung, sembah ni dah confirm salah. Menyembah Tuhan, Tuhan yang betul, kan? Macam mana Tuhan yang betul, kan? Ini agama Islam lah, kan? Lalu mereka dah Tuhan ada 2, 3, banyak ribu-ribu Tuhan. Ini jadi sesat. Kemudian selepas daripada era Tuhan, kan, masuklah era pula orang yang mengagungkan sains, era moden, pasca moden sekarang ni semua logik. Semua logik, dan akhirnya kesesatan ini kita kena cover di antara dua-dua aspek ni. Kita janganlah sampai menjadi sesat. Bincang tentang ketuhanan, ya, tapi kita bincang tentang pemikiran, kerana pemikiran orang yang sesat pada masa ini sesat dari sudut pemikiran, ya. Okey. Jadi ada apa yang apa nama ni boleh untuk kita bincangkan, dan kalau ada apa perkara-perkara yang belum jelas, boleh saya cuba jelaskan, dan diharapkan dapat mencapai matlamatlah daripada kelas kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, ada apa, anything for nak ditanya, silakan kalau ada apa-apa. Piramid terbina sebelum ada teknologi. Piramid terbina pada zaman era itu, dan zaman itu ada teknologinya. Cumanya teknologi pada masa itu dengan sesuai pada masa itulah. Tapi kita bercakap tentang soal era ini, soal era ini. Teknologi benda yang boleh dijelaskan. Dogma perkara yang tak boleh dijelaskan. Dogma ni perkara khurafat lah. Perkara khurafat. Khurafat ni apa? Mistik. Dogma ni perkara mistik. Perkara yang tak ada bukti, kan? Contohnya kan, siapa duduk atas bantal, bisui. Ada tak orang tutur sebut begitu? Duduk atas bantal jadi bisul. Ada tak orang tutur sebut? Itu benda tu khurafat tu. Benda tu, ya betul ke tak? Ada bukti ke? Orang sekarang ni kan, kat bawah, kat kereta kan ada bantal, kat apa nama, tempat duduk ada bantal. Oi, bisui habis lah, kan? Ya. Bagaimana memandang teknologi selari dengan agama? Jadi teknologi ini yang pertama kita kena faham.
kita faham tentang teknologi itu. Ramai yang tak faham tentang apa itu teknologi dan macam mana orang boleh sesat menerusi pintu teknologi. Kan? Ramai orang tak faham tentang itu. Okay. Yang kedua, teknologi ini kita tak menolak teknologi. Jangan sebab kata saya menolak teknologi, agama tak, kita guna, kita apa, kita guna. Tetapi zaman teknologi ini zaman yang dipenuhi dengan manusia yang menggunakan logik, yang bertuhankan benda. Yang bertuhankan benda, yang menggunakan logik ini memerlukan cara kita mengolah pendidikan agama dan perlu untuk selari dengan logik mereka dan kita perlu melogikkan mereka dalam pemahaman agama sesuai dengan logik mereka. Yelah, bukan semua benda yang boleh dilogikkan. Tapi contoh, saya nak bagi tu contoh kan. Contohnya, kalau kita suruh mereka menutup aurat, contohnya, menutup aurat. Kita bukan ajar kena tutup aurat, tapi kena ajar logik kenapa kita perlu tutup aurat. Contoh, semayang, kita ajar apa itu semayang, tapi perlu juga untuk kita ajar kenapa kita perlu semayang. Kan? Sesuai dengan logik mereka, kenapa kita perlu semayang? Itu yang perlu dijelaskan. Bila kita mengajar agama, diajar dalam nada yang seperti itu supaya mereka tidak menganggap agama ni sebagai satu benda yang tak logik. Bila anggap agama satu benda yang tak logik, jadi akan mudahlah mereka menjadi liberal, jadi apa, sebab agama benda yang tak logik. Memang ada dalam benda dalam agama ni perkara yang tak dapat nak logik. Kan? Kenapa saya dah bincangkan perkara ni? Kenapa kita ada semayang 4 rakaat, 3 rakaat? Kenapa? Memang boleh dapat logik. Tapi sebagai yang lain kita boleh fikirkan secara logik. Kan? Itu boleh kita fikirkan dan maksudnya penerangan agama kepada anak-anak kita, masyarakat kita kan, siapa yang jadi cikgu, jadi apa, cuba memahamkan mereka dengan selari dengan logik yang mereka ada. Itu antaranya lah, antaranya. Kemudian dogma ni taksub, bukan. Dogma ni bukan taksub. Dogma ni bukan taksub. Dogma ni khurafat. Khurafat ni apa dia? Khurafat ni perkara mistik. Apa contoh mistik tadi? Perkara dogma ni, bila ada pahala contohnya kan. Pahala ni bukannya benda boleh dibuktikan. Kan? Daripada perspektif sains, tak ada pahala. Tak nampak pun pahala ni. So bila benda yang tak nampak macam itu, benda dianggap sebagai kalau dalam bahasa Inggeris, dogmatism, benda yang khayalan, khurafat, mistik, macam itulah kan. Dia bukan taksub. Dia bukan taksub. Okay. Paranormal, saya tak tahu maksud paranormal. Tapi dogma ni ialah benda yang tak dapat nak dibuktikan secara saintifik lah. Contoh lain ialah kalau contoh agama tadi, saya contohkan dengan pahala dosa, memang tak nampak. Kalau contoh yang orang tua dulu sebut, jangan duduk atas bantal kan. Jangan apa nama ni, kalau masa mandi jangan nyanyi contohnya. Betul ke tak? Nyanyi dapat orang tua macam mana tak kan? Ini dogma lah tu, benda yang bukan-bukan, yang tak ada asas pun. Itu dogma. Okey. Ada apa-apa lagi? Macam masalah benar nak faham tentang dogma ni kan. Ramai yang tanya pasal dogma ni. Dogma ni saya sebutkan lagi sekali ialah wahyu agama, termasuk dalam perkara yang tak dapat ni dibuktikan secara saintifik. Apa dia? Benda kepercayaan kan? Kepercayaan benda-benda yang tak dapat nak dibuktikan secara nampak mengikut teori sains. Tak nampak. Siapa duduk atas bantal bisul, siapa boleh nampak? Siapa yang duduk atas bisul, siapa duduk atas bantal jadi bisul, ada tak?
Mesti tak? Tak mesti. Tak ada tak ada atas bantal pun bisu juga. Sama'iyat, ghaibiyat. Kalau agama kita sama'iyat, ghaibiyat lah. Gitu. Okey. So, ada apa lagi? Apa lagi? Dan saya ada masa dalam, saya bagi masa dalam 10.50. Masa tanam uri jangan menoleh. Eh, Ini pun uri pun satu hal juga kan. Tanam uri ni nak apa nama ni?